Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bercuti untuk anak-anak tahun 1 hingga tahun 6 sekolah rendah. Selamat menjaga diri di rumah. Baik. Cikgu, saya ialah Cikgu Sharifah Husna binti Syed Alwi daripada Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Indra, Kanga Perlis. Saya mengajar subjek matematik tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 dan juga mengajar bahasa Inggeris tahun 2. Pengalaman mengajar saya ialah tahun ini saya telah mengajar selama 14 tahun, bermula dari tahun 2006. Saya mula mengajar di Johor Bahru, posting di Johor Bahru dan telah pulang ke Perlis pada tahun 2013. InsyaAllah. Saya memang seorang guru daripada maktab perguruan berpendidikan, iaitu option saya ialah matematik dan pengajian agama. Selama saya mula mengajar, saya memang mengajar matematik dan bahasa Inggeris. Alright. Saya harap anak-anak di rumah dapat mengulang kaji pelajaran, dapat membuat sebanyak mungkin latihan yang mana yang dikongsi oleh guru-guru melalui WhatsApp, melalui email, melalui telefon. Saya harap anak-anak di rumah dapat meluangkan, dapat menggunakan masa yang diperuntukkan, masa cuti ini sebaik-baiknya untuk belajar, untuk mengulang kaji di rumah, insya-Allah. Baik, alhamdulillah hari ini sedikit perkongsian daripada saya mengenai subjek matematik UPSR tahun 6. Fokus kita hari ini adalah untuk kita melihat iaitu kertas 1 dan kertas 2 matematik tahun 6 UPSR. Untuk kod kertas 1 iaitu 015/1. Okey. Alright, apa isi kandungan hari ini yang kita akan kongsi ialah yang pertama ialah pengenalan, soalan kebat dalam kertas 1 dan kertas 2, contoh markah dalam kertas 1 dan kertas 2, rumusan kelemahan murid dan dalam kertas 1 dan kertas 2, apa yang perlu saya lakukan semasa menjawab kertas 1 dan kertas 2. Kemudian kita tengok contoh-contoh latihan dan juga contoh-contoh kesalahan yang anak-anak lakukan. Alright, kertas matematik adalah kertas yang wajib diambil oleh semua calon UPSR. Tak ada yang terkecuali untuk menjawab soalan matematik. Matematik terbahagi kepada dua kertas iaitu kertas 1 dan kertas 2. Alright, melihat kepada kertas 1, kertas 1 berbentuk objektif iaitu soalan aneka pilihan jawapan. A, B, C dan D. Tempoh masa yang diperuntukkan ialah 1 jam, mempunyai 40 soalan dan 40 markah, iaitu 1 markah 1 soalan. Okey. Kertas 2 pula berbentuk subjektif, pelbagai jawapan murid. Kita akan melihat pelbagai jawapan murid melalui kertas 2. Masa yang diperuntukkan ialah 1 jam, 15 soalan yang disediakan, murid wajib menjawab semua soalan. Dan markah yang diberi ialah 60 markah. Soalan kebat dalam kertas 1 dan kertas 2. Apa itu soalan kebat? Kebat adalah kemahiran berfikir aras tinggi. Kertas 1 dan kertas 2 mempunyai soalan kebat. Soalan kebat mempunyai aras yang berbeza iaitu aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Baik, pemakahan kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1, 1 soalan 1 markah. Kertas 2 mempunyai 2 markah.
3 markah, 4 markah dan 5 markah. Ini bergantung kepada soalan yang diberi. Jumlah keseluruhan ialah 100 markah. Alright. 40 kertas 1 dan 60 kertas 2. Baik, kita lihat kepada rumusan kelemahan kertas 1. Apa yang murid lemah dalam menjawab kertas 1? Yang pertama ialah beranggapan matematik adalah subjek yang senang. Murid beranggapan matematik mudah. Jadi mereka tidak tidak fokus dan tidak mengambil berat kepada subjek ini. Mungkin untuk tahun 1 memang senang. Tapi bila kita dah naik ke tahap 2, tahun 4 dan tahun 5, jika anak-anak tidak bersungguh-sungguh, tidak menguasai asas kemahiran, tidak menguasai asas nombor, mereka akan berasa sukar. Okey, yang kedua ialah gopoh ketika menjawab soalan. Gopoh maksudnya jawab nak laju, nak cepat. Tulis secara cincai, tulis secara tidak jelas. Okey, yang ketiga ialah tidak menggariskan kata kunci yang diberi. Ini kesalahan yang paling murid lakukan. Yang murid lakukan ialah tidak menggariskan kata kunci yang diberi. Jarang sekali murid menggariskan kata kunci. Bila kita tidak garis, apa yang berlaku? Murid tidak ingat semasa menulis jawapan. Murid tidak ingat apa yang soalan mahu, apa kehendak soalan. Yang seterusnya ialah tidak membaca soalan dengan teliti. Ini bermaksud murid membaca soalan satu kali sahaja. Dia tidak membaca dan memahami. Soalan perlu dibaca satu ayat dan fahamkan. Kemudian sambungkan satu ayat dan fahamkan. Itu yang sepatutnya. Kemudian tidak faham atau tidak menguasai kemahiran asas sesuatu tajuk. Ini berlaku murid tidak dapat menjawab soalan jika kemahiran asas ataupun dia tidak menguasai asas sesuatu tajuk. Maksudnya contohnya seperti tidak menghafal sifir. Jika murid tidak menghafal sifir atau tidak tahu macam mana bagaimana untuk menulis sifir, jadi dia tidak dapat menjawab soalan yang diberi. Kata kunci dalam setiap soalan perlu murid ingat dan perlu murid selalu membuat latih tubi agar murid dapat selalu jumpa dengan kata kunci yang diberi. Yang seterusnya ialah cuai. Cuai ini bermaksud murid menulis jawapan dengan betul tetapi menanda jawapan yang salah. Ini adalah cuai. Ataupun murid menyalin soalan dengan salah. Dalam soalan tulis nombor lain, dia kira dengan nombor lain. Itu adalah cuai. Alright. Ini adalah kelemahan-kelemahan pada kertas 1. Seterusnya kelemahan untuk kertas 2. Sama juga, murid beranggapan matematik adalah senang, gopoh ketika menjawab soalan, tidak menggariskan kata kunci yang diberi. Kertas 2 adalah kertas yang mempunyai markah yang besar. Jika murid tidak fokus atau tidak membuat jalan kira, tidak memahami soalan dengan baik, murid tidak dapat mencapai ataupun tidak dapat membuat jalan pengiraan yang baik. Kata kunci yang diberi adalah sangat penting untuk murid gariskan atau murid bulatkan kata kunci. Ini kerana mereka akan sentiasa melihat. Jika murid bulatkan kata kunci, dia akan melihat apa kata kunci daripada soalan tersebut. Daripada kata kunci itulah kita dapat tahu operasi apa yang akan kita lakukan, apa operasi yang terlibat. Seterusnya ialah tidak faham konsep sesuatu tajuk. Tidak faham konsep sesuatu tajuk sebenarnya berlaku disebabkan kurangnya latihan, kurang latih tubi,
kurangnya penyoalan antara guru dan murid. Murid tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Kemudian tidak faham kemahiran asas sesuatu tajuk. Kemahiran asas contohnya kemahiran menambah, kemahiran menolak, membahagi dan mendarab. Tulisan tidak kemas dan mengelirukan. Ini selalu saya sentuh untuk tulisan kepada anak murid. Tulisan mesti cantik dan kemas dan jelas. Kerana apa? Sering kali bila saya menanda kertas, murid tulis dengan gopoh, tulis dengan cincai. Maksudnya murid tidak menulis nombor atau tulisan setiap perkataan dengan jelas. Bila kita tanya balik, bila cikgu tanya balik, nombor apa yang awak tulis ni? Dia pun tak ingat apa nombor yang dia tulis. Selalu nombor yang tidak jelas ialah nombor sifar atau nombor 6. Dia tulis nombor 6 tapi sepatutnya sifar atau nombor 6. Bila kita tanya balik, dia pun tak ingat apa nombor yang dia tulis. Itu yang sepatutnya. Satu lagi ialah nombor 4. Bila murid menulis nombor 4 dengan cincai, dengan gopoh, dengan laju, dia akan jadi mungkin akan jadi nombor 9. Nombor 9 dan nombor 4 selalu dikelirukan oleh murid-murid. Dia mungkin tulis nombor sifar, nombor kosong. Tapi bila dalam pengiraan, dia menganggap nombor yang ditulis tadi itu ialah nombor 6. Jadi kat situ kesalahan-kesalahan yang murid buat disebabkan tulisan yang tidak kemas dan tidak jelas. Okey, seterusnya ialah tidak menggunakan pembaris untuk membuat garisan. Ini juga salah satu yang sering ditekankan. Dalam pengiraan kertas 2, pembaris mesti ada. Murid wajib mempunyai pembaris. Kenapa perlunya ada pembaris? Supaya kita dapat membuat pengiraan dengan kemas, dengan teratur, dengan cantik. Pembaris sangat penting kerana di pembaris itu juga dapat membantu kita untuk mengira nombor, menambah nombor atau menolak nombor. Baik. Seterusnya, tidak membina ayat matematik. Ayat matematik sangat penting untuk murid tulis. Apabila membaca sesuatu soalan, murid berfikir apa yang soalan minta. Daripada apa, tambah apa, kepada apa, atau tolak, darab, bahagi atau seterusnya. Membina ayat matematik dapat memberi panduan kepada murid apa yang perlu dilakukan. Seterusnya ialah menulis soalan atau angka yang salah. Ini juga sering berlaku. Nanti kita lihat contoh. Menulis soalan atau angka yang salah. Maksudnya dekat soalan dia tulis angka lain. Dalam pengiraan murid salah salin. Dia menulis angka yang lain. Itu yang selalu terjadi. Ataupun dia dapat jawapan di pengiraan yang pertama. Untuk pengiraan yang kedua, dia salin nombor yang salah, angka yang salah di pengiraan yang pertama. Seterusnya ialah cepat berputus asa bila salah mengira. Bila dia salah mengira ataupun dia rasa hilang semangat, dia rasa fed up, dia rasa tak nak buat dan dia tinggalkan soalan. Itu salah satu kesalahan yang dilakukan. Okey, seterusnya ialah tidak tulis unit pada jawapan. Unit adalah sangat penting dalam setiap pengiraan. Murid perlu memahami soalan, apa unit yang perlu dinyatakan. Jika soalan mengarahkan untuk kita menukar unit, murid mesti memberi dalam unit yang dikehendaki. Apabila murid tidak menulis unit, kita tak tahu sebenarnya jawapan ni jawapan apa. Contohnya kilogram dan gram. Jika murid tulis kilogram atau gram, kita tahu itu unit kilogram dan gram. Kalau dia tak tulis, maksudnya kita tak tahu unit apa yang dia tulis sebenarnya. Contoh. Okey, seterusnya ialah tidak menunjukkan jalan kira yang sempurna. Yang sempurna maksudnya tidak jelas. Dia tidak
menghabiskan jalan kira ataupun dia tidak membuat jalan kira yang separuh jalan mungkin, ataupun contoh soalan jalan kira yang selalu murid membuat kesalahan ialah contohnya seperti soalan perpuluhan. Soalan perpuluhan yang memerlukan titik perpuluhan dan sifar untuk nombor bulat. Apabila nombor bulat tambah nombor perpuluhan atau nombor bulat tolak nombor perpuluhan, murid lupa untuk menambah titik perpuluhan dan sifar. Okey, salah mengira dan salah pilih operasi. Kenapa terjadinya salah kira dan salah pilih operasi? Kerana murid tidak menggariskan kata kunci pada soalan. Jadi dia tak ingat, dia tak baca dengan betul apa kata kunci. Daripada kata kunci kita dapat tahu apa operasi yang terlibat. Kurang memberi perhatian kepada soalan 3 markah. Kenapa? Murid menganggap soalan 3 markah sebab selalunya soalan ni sangat panjang. Soalan panjang jadi murid malas untuk membaca soalan. Soalan 3 markah selalunya berkait dengan soalan dari soalan A. Soalan 3 markah selalunya ialah soalan B. Dia berkait dengan soalan A. Jadi murid perlu memahami setiap ayat dan fahamkan dan tahu apa operasi yang terlibat. Okay. Seterusnya ialah hanya 1 kali membaca soalan. 1 kali memang tak boleh. Tak boleh baca 1 kali sebab murid tak akan faham jika hanya sekali membaca soalan. Murid mesti membaca sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali soalan. Baru murid dapat memahami. Macam mana untuk memahami soalan? Baca, faham dan fikir. Apa yang soalan beritahu? Apa yang diberi, apa yang dikehendaki dan apa operasi yang terlibat. Seterusnya ialah tidak menyemak jawapan. Menyemak jawapan ialah seperti dalam pengiraan, murid selalu mengeluarkan jawapan daripada pengiraan. Bila dia keluarkan jawapan, dia salin salah. Itu perlunya kita menyemak jawapan. Ataupun kalau ada lebih masa, kita boleh semak semua pengiraan kita satu persatu. Baik. Cara menjawab kertas 1 dan kertas 2. Okey, ini adalah yang pertama ialah baca soalan, fahamkan, gariskan kata kunci, membuat pengiraan dan tanda. Tanda bermaksud menanda jawapan di kertas jawapan yang telah disediakan untuk kertas 1 dan kertas 2 menyemak jawapan yang ditulis pada kertas 2. Alright, ini adalah contoh soalan kertas 1. Kita tengok kepada contoh yang pertama. Antara yang berikut, yang manakah mempunyai nilai yang sama dengan 6,750,000? Apa yang murid dapat fahami di sini ialah jawapan yang diberi berbentuk perpuluhan juta. Ini bermaksud dalam pemikiran kita, dalam pemikiran awak dah ingat dah macam mana untuk menukarkan nombor bulat kepada nombor perpuluhan juta. Bagaimana? Nombor bulat juta tukar kepada nombor perpuluhan juta mesti bahagi dengan 1 juta. Okay? Ataupun dengan cara yang mudah ialah kita melangkah titik perpuluhan dari titik perpuluhan melangkah ke kiri sebanyak 6 langkah. Kenapa 6 langkah? Sebab 1 juta mempunyai 6 sifar. Okey, gerakkan titik ke kiri sebanyak 6 langkah. Jadi anak-anak akan mendapat 6.75 juta. Soalan yang kedua ialah soalan pecahan, bahagi pecahan.
bahagi pecahan. 4/1/4 bahagi 1/2. Ini selalu murid tertinggal ataupun murid lupa apa yang perlu dilakukan. Apa yang perlu murid buat? 4/1/4 ialah nombor bercampur. Apa yang berlaku kepada bahagi? Bahagi perlu ditukar kepada darab. Dan apa yang berlaku pada 1/2? Okey, baik, kat sini cikgu akan tunjukkan macam mana caranya untuk mengira bahagi pecahan. Empat 1/4 bahagi 1/2. Okey. Okey, nombor bercampur kita tukarkan kepada pecahan tidak wajar. Macam mana untuk tukar kepada pecahan tidak wajar? Okey. 4 darab 4, konsep dia ialah darab tambah, bermula dari bawah. 4 darab 4, 16, kemudian tambah 1. Okey, ini adalah cara menukar nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. 4 darab 4, 16, tambah 1, 17 per 4. Persemula dengan nombor yang sedia ada. Apa yang berlaku kepada bahagi? Bahagi ini kita tukar kepada darab. Ini kita guna konsep, kita guna 3K. Apa itu 3K? Yang pertama, kekal, kali, kalih. Kalih ni orang Perlis yang cakap ni. Kalih ni ialah tukar. Okey. 17/4. Ini kekal di sini. Apa yang berlaku pada bahagi? Kali. Tukar kepada kali. Dan apa yang berlaku dekat 1/2? Kalih. Kalih mean tukar. 2 ke atas, 1 ke bawah. So, darab 2/1. Okey, sekarang kita dah boleh darab. Untuk pecahan darab, kita just darab terus sahaja. 17 darab 2, 34. Per 4 darab 1, 4. Ini adalah pecahan tidak wajar. Apa yang perlu kita lakukan ialah tukar semula kepada nombor bercampur. 34 per 4. 34 bahagi 4. 8 darab 4, 32. 4 tolak 2. Okey, jawapan yang kita perolehi ialah 8, 2 per 4. Okey, jika kita tengok pada pilihan jawapan, tiada jawapan 8, 4 per 2. Tiada. Sebab apa? Sebab 2/4 ialah pecahan wajar. Kita perlu permudahkan. Sebab 2/4 boleh dipermudahkan. Sifir apa yang ada 2 dan 4? Sifir 2. Maksudnya 2 bahagi 2 dan 4 bahagi 2. So, kita akan dapat jawapan 8. 2 bahagi 2 ialah 1. 4 bahagi 2 ialah 2. So, jawapan yang terakhir ialah 8 1/2. Okey, kita ada jawapan D di situ. Okey, murid kena faham pecahan ini, nombor bercampur mesti ditukar kepada pecahan tidak wajar. Kemudian, pecahan tidak wajar ditukar kepada nombor bercampur, kemudian kita permudahkan. Okey. Alright. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey. Soalan ketiga ialah soalan perpuluhan. Soalan perpuluhan tambah nombor bulat dan tolak nombor perpuluhan. Ini yang saya katakan tadi, kesalahan yang murid lakukan. Kat sini ada nombor 15. 45.12 tambah 15. Okey, kita tengok di sini.
45,12 tambah 15 tolak 3,2. Apa yang perlu kita lakukan dulu? Ini adalah operasi bergabung, iaitu operasi tambah dan operasi tolak. Lakukan operasi tambah dahulu. 45,12 tambah 15. 15 adalah nombor bulat. Selalu kesalahan yang murid lakukan ialah murid letak 15 di sini. Ini adalah salah. Jawapan yang betul ialah 45,12 tambah 15. Ini adalah nombor bulat. Ini adalah nombor perpuluhan. Apa yang perlu murid lakukan? Tambahkan titik dan sifar. Kemudian murid dapatlah membuat pengiraan yang betul. 2, 1, 10 dan 6. Titik perpuluhan mesti selari. Okey. Sekarang kita dapat jawapan 60.12. Kita nak tolak dengan 3.2. Kat mana kita nak letak 3.2? Kita mesti pastikan titik dia selari. Titik di sini, 3 di sini dan 2 di sini. Apa yang perlu kita letakkan di sini ialah sifar. Sini pun boleh kalau nak letak. Okey? Alright. Sekarang kita boleh tolak. 2 tolak sifar 2. 1 tolak 2 tak boleh. 1 pinjam kepada sifar. Sifar mesti pinjam dulu kepada 6. Sifar menjadi 10 dan 6 tinggal 5. So 1 boleh pinjam kepada 10. 1 jadi 11 dan 10 tinggal 9. So sekarang kita dapat tolak 11 tolak 2, 9. 9 tolak 3, 6 dan 5. So, titik perpuluhan mesti selari. So, jawapan dia ialah 56.92. Okey? Baik. Ini murid perlu memberi perhatian kepada nombor bulat apabila membuat pengiraan bersama dengan nombor perpuluhan. Okey? Seterusnya ialah nombor 4. Antara yang berikut, manakah mempunyai nilai yang paling kecil? Kat sini ialah soalan apa yang kita lihat? Soalan peratus. Peratus, 20% daripada... Soalan ini tidak memerlukan pengiraan sebenarnya. Kalau murid dapat mencongak peratus. Congak peratus 10. Apa maksud peratus 10? Peratus 10 bermaksud kita tahu apakah 10% daripada 1,300. 1,300 ialah 130. Kalau 20%, 130 tambah 130 iaitu 260. 30% daripada 180, 60% daripada 90 dan 80% daripada 30. Kat sini kita tengok mempunyai nilai yang paling kecil. Kalau kita lihat nombor 30 adalah nombor yang paling kecil. Kita dah tengok pun kita dah tahu. Ini adalah jawapan sebenarnya. 80 daripada 30. Maksudnya 8 darab 3, 24 berbanding dengan yang lain. Okey. Murid mesti menguasai peratus 10 untuk murid mencongak soalan-soalan seperti ini. Okey, soalan seterusnya ialah soalan berbentuk wang. Wang adalah soalan yang paling banyak ditanya dalam UPSR, dalam kertas matematik UPSR. Okey, Raja 1 menunjukkan harga bagi 2 jenis buah-buahan, buah-buahan tempatan. Harga sebiji tembikai tidak diketahui. Okey, nenas berharga RM11.70, durian RM40.50 dan tembikai tidak diberikan. Okey, Mary membeli 2 biji nenas, 4 biji durian dan sebiji tembikai dengan harga RM200. Berapakah harga sebiji tembikai itu?
Okey, apa yang perlu kita lihat kat sini ialah apa operasi yang terlibat. Jika murid-murid dapat lihat, nenas Mary membeli 2 biji, bermaksud RM11.70 darab dengan 2, 4 biji durian, RM40.50 darab dengan 4, dan apa yang perlu kita lakukan? RM200 kita tolak dengan jumlah nenas dan jumlah durian. Ini ialah operasi bergabung, iaitu operasi darab, kemudian dan tolak. So, murid akan dapat jawapan harga untuk tembikai. Okey, seterusnya ialah soalan masa dan waktu. Raja menunjukkan waktu mula kelas tambahan Mona di sekolahnya. Kelas tambahan. Kalau kita lihat di sini, jam menunjukkan 1.15. Kelas tambahan mestilah waktu petang lah kan, bukan waktu pagi. 1.15 petang. Baik, Mona menghadiri kelas matematik selama 45 minit. Dan Mona menghadiri kelas matematik selama 45 minit dan bahasa Malaysia selama 50 minit dengan waktu rehat selama 20 minit di antara kedua-dua kelas itu. Pada pukul berapakah kelas tuition Mona tamat? Okey. Kat sini kita dapat lihat apa operasi yang terlibat. Daripada pukul 1.15 petang, okey, kelas tambahan matematik bermula 45 minit. Kemudian bahasa Melayu 50 minit dan tambah dengan 20 minit rehat. Apa yang perlu murid buat di sini? Perlu gunakan jadual T. Okey, kat sini saya tunjukkan jadual T. Apa maksud jadual T? Ini ialah jam, ini adalah minit. Masa yang Mona bermula kelas ialah jam 1.15 minit. Okey. Kemudian dia kelas matematik selama 45 minit. Kita letakkan di rumah minit. Dan kelas bahasa Melayu 50 minit. Kita letak di rumah minit juga. Dan rehat selama 20 minit. So, kita pun tambah 20 minit lagi. So, ini adalah operasi tambah. Okey, sekarang kita tambah rumah minit. 5, 10, 2, 6, 11, 13. Alright, 13. Tulis 130 minit di sini. Bukan naik. Bukan awak lebih daripada 10, awak naikkan di rumah jam. Tak boleh. Pastikan rumah minit mesti di rumah minit. Okey, jam, 1 jam. So, sekarang jawapan awak ialah 1 jam 130 minit. Adakah ini jawapan? Belum. 130 minit adalah lebih daripada 1 jam. Ingat, 1 jam bersamaan dengan 60 minit. 2 jam bersamaan dengan 120 minit. Ini mesti awak kuasai untuk menjawab soalan masa dan waktu. Okey, 130. Kita ada lebih 2 jam di sini. Apa yang perlu awak lakukan ialah awak perlu tolak 120 minit. Tolak 120 minit. Maksudnya kita nak seimbangkan di antara rumah minit dan rumah jam. Awak tolak 120 minit di sini dan awak tambah 2 jam di sini. So, apa yang berlaku ialah okey. Jawapan terakhir kita ialah 3 jam 10 minit. 3 jam 10 minit. Adakah ini jawapan? Kebanyakan murid akan tinggalkan jawapan seperti ini sahaja. Dia tidak keluarkan. Cuba kita balik kepada soalan. Soalan tanya, pada pukul berapakah kelas tuition Mona tamat? Kalau murid tinggalkan jawapan ini tidak menjawab soalan.
Ini adalah tempoh masa. Kita perlu keluarkan, awak perlu keluarkan dan tulis 3:10 petang. Ini yang jawapan yang soalan minta. Kalau awak tinggal macam ni, awak tak ada markah untuk jawapan akhir. Okey, so awak akan dapat kat sini 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Alright. Seterusnya ialah soalan melibatkan unit isi padu cecair. Okey, ini pun sama, operasi darab dan bahagi. Puan Siti telah membeli 3 paket susu segar yang sama. Dia menggunakan 2035 ml daripada susu segar tersebut untuk membuat kek. Bakinya telah dituangkan sama banyak ke dalam 5 biji botol. Okey, kalau kita tengok kat sini, kotak susu yang ditunjukkan memberi unit liter. Dalam soalan, apa yang diberi ialah unit ml. Puan Siti membeli 3 paket susu. Itu bermaksud dalam fikiran kita apa yang kita fikir? Kita mesti darab. 3 darab dengan 1 liter. Okey, kemudian dia kata dia menggunakan operasi apa? Operasi tolak. Sebanyak berapa? 2035 ml. Jadi daripada 3 liter susu yang Puan Siti ada, awak perlu menukar unit liter kepada unit ml. 3 liter bersamaan dengan 3000 ml. So Puan Siti ada 3000 ml susu, kemudian dia menggunakan mesti operasi tolak 2035 ml. Kemudian jawapannya, dia kata baki telah dituangkan sama banyak. Itu kata kunci. Sama banyak ialah kata kunci operasi bahagi. Okey. Dalam setiap botol. Okey, kemudian apa yang kita dapat kat sini ialah ada 2 operasi di sini, iaitu operasi darab dan 3 operasi di sini, operasi darab, kemudian tolak dan bahagi. Okey. Okey, soalan seterusnya ialah menunjukkan soalan luas isi padu. Raja menunjukkan sebiji kek berbentuk kuboid. Kek tersebut dipotong kepada 25 keping yang sama besar. Berapakah isi padu dalam sentimeter padu sepotong kek? Okey, kalau kita lihat kat sini, isi padu kek telah diberi. Ukuran kek telah diberi. Macam mana kita nak cari isi padu kek ini? Apa yang awak perlu ingat ialah formula isi padu. Panjang darab lebar darab tinggi. Panjang 20 darab lebar 8 dan darab 5. Kemudian apa yang awak perlu buat? Setelah jawapan yang awak dapat, kek tersebut dipotong kepada 25 keping yang sama besar. Apa kata kunci kat situ? Kata kunci kat situ ialah sama besar. Bermaksud bahagi. Okey. So kat sini ialah awak kena cari dulu isi padu kek, kemudian bahagi dengan 25. So seterusnya, ini adalah soalan koordinat. Soalan koordinat, koordinat ni soalan yang mudah. Boleh dikatakan soalan mudah, tapi walaupun mudah kadang-kadang murid buat juga kesalahan. Kesalahan seperti cuai lah selalunya kan. Okey, Raja 5 menunjukkan titik P dan Q yang dilukis pada satah katis. Alright, ini adalah X. Kita tengok paksi X dan paksi Y. Titik P, Q dan R membentuk satu segitiga sama sisi. Nyatakan koordinat yang mungkin bagi titik R itu. Okey, bila dia kata sama sisi, macam mana kita nak lukis titik R? Awak perlu mengira berapa langkah dari P ke Q.
P ke Q ada 4 langkah. Kemudian kita nak lukis segitiga. Segitiga kalau ke bawah kita tak dapat. Jadi titik mesti berada di atas. Bila dari P ke Q kita ada 4 langkah. Okey, saya lukis di sini. Alright. 2, 3. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 2, 2, 3, 2 dan 7, 2. 3, 2, 7, 2. Ini P, Q. Okey, bagaimana kita nak lukis segitiga sama sisi? Kat sini ada 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Okey. Segitiga sama sisi awak kira ke atas sama tengah. Ini ada 4, 1, 2, 1, 2. Jadi tengahnya di sini. 1, 2, 3, 4. So titik akan berada di sini. So awak boleh sambungkan garisan dan akan membentuk segitiga sama sisi. Kat sini titik apa? Ini adalah titik R iaitu 5, 6. Okey. So kita akan dapat koordinat titik R ialah 5, 6. Mesti tulis koordinat, mesti tulis paksi X dahulu. Okey, paksi X dahulu kemudian paksi Y. Okey. Seterusnya ialah soalan nisbah. Raja menunjukkan 2 jenis buah-buahan. Pak Ramli menyediakan 48 biji buah tembikai dan 40 biji nenas untuk dijual di gerai buah-buahannya. Sebanyak 45 biji tembikai dan 38 biji nenas telah dijual. Berapakah nisbah buah tembikai dan buah nenas yang tinggal? Kat sini kita lihat operasi apa yang terlibat, iaitu operasi tolak. Maksudnya kat sini ditulis telah dijual. Maksudnya 45 biji tembikai dan 38 biji nenas telah dijual. So, baki yang ada kita tuliskan nisbah. Bagaimana menulis nisbah? Nisbah mesti ditulis mengikut apa yang disebut dahulu pada soalan. Soalan sebut nisbah buah tembikai dan buah nenas yang tinggal. Tembikai, baki tembikai ialah 3, iaitu 48 tolak 45. Nisbah berapa tadi? 40 biji nenas tolak 38 dan bakinya ialah 2. So 3 nisbah 2. Okey, seterusnya ialah soalan pengurusan data. Pengurusan data. Piktogram menunjukkan jumlah kutipan derma yang telah dianjurkan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah di sebuah sekolah menengah. Okey, ini adalah piktograf, graf bergambar. Piktograf ini selalunya, piktograf memang akan mempunyai simbol. Okey, simbol kita lihat di bawah, satu orang mewakili satu orang. Okey, so kita lihat kepada jadual. RM20. Ada berapa orang? Ada 4 orang. Ini bermaksud RM80 kesemuanya. Yang kedua RM10 ada 5 orang. So RM50. RM5 ada 3 orang. Ada RM15. Dan duit RM1 ada 2 orang bermaksud RM2. Okey. Nyatakan min bagi kutipan derma itu. Apa dia min? Min ialah purata. Min dan purata adalah perkataan yang sama. Okey. Macam mana formula min? Macam mana nak cari min? Min ialah
jumlah bahagi bilangan. Jumlah apa? Jumlah kesemua duit itu dan bahagi dengan bilangan murid. Bilangan murid ialah 14 orang. So, jumlah duit itu ialah RM147 dan kita bahagi kepada 14 orang. Murid akan kutipan derma itu ialah sebanyak RM10.50. Okey. Okey. Seterusnya ialah soalan kebolehjadian. Contoh, nyatakan yang manakah mungkin berlaku pada peristiwa di bawah. Okey, kebolehjadian dia ada pasti, mustahil, besar kemungkinan, kecil kemungkinan dan sama kemungkinan. Okay, kita lihat kat sini mana yang mungkin berlaku. Soalan meminta mungkin berlaku. A. Terdapat 8 hari dalam seminggu. Mustahil. B. Burung penguin ada di pantai Malaysia. Pun mustahil. C. Salji turun di negara Malaysia. Tidak pernah berlaku lagi. Jadi, kita tengok D. Gabungan dua segitiga menjadi satu segi empat tepat. Ini mungkin berlaku. Ada juga segitiga yang digabungkan tidak boleh jadi segi empat tepat. Tapi ada segitiga yang boleh jadi segi empat tepat. Cuba kita lihat. Okey. Segi empat tepat. Okey. Kita bahagi kepada 2. Okey. Kita bahagi kepada 2. So, ini adalah segitiga A dan segitiga B. So, apabila digabungkan segitiga A dan segitiga B, dia boleh menjadi satu segi empat tepat. Maksudnya, ini mungkin dan boleh berlaku. Okey. Saya rasa untuk kertas 1, di sini sahaja untuk penerangan mengenai kertas 1. Okey. Saya rasa masa pun dah cukup. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Jumaat, insyaAllah. Pada jam 11 pagi hingga jam 12 pagi di JAIPS, Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.